Bagi meringan penderitaan penduduk Palestin di tengah krisis kemanusiaan yang semakin meruncing, Singapura menawarkan untuk mengirim sebuah pasukan perubatan. Singapura juga berhasrat menghantar bekalan perubatan yang diperlukan. Menteri Kedua Ehwal Luar Maliki Osman memberi kemas kini tersebut semasa menggulung lawatan beliau ke Kahirah bagi menyerahkan sumbangan rakyat Singapura. Selepas sebulan konflik Israel-Hamas tercetus, belum ada tanda-tanda bahawa ia akan segera berakhir. Agensi bantuan kemanusiaan seperti Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir bersiap siaga untuk menghulurkan bantuan bagi jangka panjang. Yang menjadi keprihatinan, sejauh mana kiriman bantuan dapat segera masuk ke Gaza. Sudah mempunyai tanda-tanda pemulihan kerana pada permulaan mereka mengatakan hanya 10 truk sahaja yang dapat dihantar ke Gaza sehari, tapi hari ini telah meningkat kepada 100 truk sehari. Tapi mereka mengatakan keperluan di Gaza memerlukan dalam jangka 200 truk setiap hari untuk menghantar barangan-barangan tersebut. Singapura sedia menghulurkan bantuan, contohnya dengan menyerahkan $2 juta Singapura dalam bentuk tunai serta bantuan bernilai lebih $400,000. Dr. Maliki yang turut menyaksikan penyerahan bantuan tersebut menambah Singapura berhasrat untuk melakukan lebih dari itu. Mereka ingin bantuan daripada Singapura untuk mendapatkan sumbangan ubat-ubatan dan kami dengan segera akan memikirkan bagaimana kita boleh mendapatkan sumber-sumber daripada Singapura, daripada Asia Tenggara supaya akan dapat dibawa ke Egypt. Airport di Irish adalah airport di mana barang-barangan dapat dihantar dan berdekatan dengan Rafah. Kami akan berusaha dengan mereka dan mereka sudah bersedia untuk menerima penjua penerbangan barangan yang akan dapat dihantar daripada Singapura ke Arish supaya perjalanan darat tidak perlu sejauh daripada Kairo ke Rafah. Agensi bantuan Mesir juga berkongsi dengan Dr. Maliki tentang beberapa keperluan lain penduduk Gaza, contohnya seperti bahan makanan selain daripada makanan dalam tin. Maka itu, Singapura juga sedang berusaha untuk menerbangkan jenis makanan segar dan sedang mendekati pelbagai badan amal dan syarikat Singapura serta pemerintah Mesir. Semasa di Kahirah, Dr. Maliki sempat meneroka peluang-peluang kerjasama ekonomi di rantau tersebut. Misalnya, potensi kerjasama yang meluas bagi kedua-dua negara di sektor maritim serta bidang pendidikan. Semasa bertemu Mufti Negara Mesir, Dr. Maliki sempat bertukar pandangan tentang cara terbaik bagi umat Islam bereaksi mengenai konflik tersebut. Beliau mengalu-alukan apa yang telah dilakukan oleh rakyat Singapura. Beliau mengatakan kita sebagai umat Islam kita perlu terus berdoa, bersolat hajat, meminta bantuan kepada Allah supaya beliau dapat memberi laluan yang lebih mudah untuk mencari huraian tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa keprihatinan beliau ialah supaya keadaan ini tidak membawa kepada isu-isu radikalisme atau ekstremisme untuk terus meningkat. Dr. Maliki turut menegaskan pendirian Singapura mengenai huraian dua negara sebagai langkah terbaik untuk menamatkan konflik tersebut. Saudara, Pesta Penulis Singapura atau SWF kembali lagi dengan sehingga 200 program ditawarkan bermula 17 November ini. Antaranya termasuk Bengkel Menulis Seni Kata di Kira Barat. Pengurus program Bahasa Melayu SWF Akmal Nur berkongsi dengan wartawan Nur Fazira Azman cetusan ilham di sebalik program menarik yang boleh dinikmati seisi keluarga. Keindahan baik-baik lirik DK Barat ini antara yang dapat diselami para peserta dalam sebuah bengkel penulisan sempena Pesta Penulis Singapura atau SWF 2023. Buat julung-julung kalinya juga, ia menyaksikan kerjasama antara 3 kumpulan DK Barat tanah air iaitu Kelana Purba, Mak Yong Kedik dan Andika Kencana. Bengkel DK Jam yang diadakan pada 19 November depan bertujuan mengasah bakat para peserta dalam seni penulisan lirik. Mereka akan dibimbing oleh penulis seni kata berpengalaman dari kumpulan-kumpulan DK Barat tersebut. Setelah itu, hasil karya terpilih akan dipersembahkan oleh kumpulan-kumpulan DK Barat popular dalam satu persembahan istimewa pada 25 November kelak.
daripada hari ini hingga ke hari persembahan tersebut, kami belum lagi ada isi sepenuhnya kan, sebab kita harus menantikan apa yang diciptakan ataupun dihasilkan oleh peserta-peserta. Jadi apa yang kita boleh latihkan adalah rangka. Kita boleh cuba mempersiapkan irama-irama yang ada di library. Kita cuba untuk mempersembahkannya. Membuatkan mereka lebih gairah lagi, kesemua tiket bagi bengkel tersebut sudah habis dijual. Usaha menyertakan Dikir Barat dalam SWF tahun ini juga disambut baik para penggiat seni itu dan melihatnya sebagai satu peluang untuk memperluas jangkauan seni tersebut. SWF ni adalah satu acara nasional yang dikenali atau diiktirafkan. Pelibatan Dikir Barat dalam program ini ataupun festival ini adalah satu pengiktirafan bagi seni inilah. Jadi pentingnya untuk kami untuk diberikan ruang ini untuk cuba untuk memperluaskan lagi seni ini mungkin pada orang yang tidak pernah atau tidak pernah lihat atau pernah terlibat dalam seni Dikir Barat ini. Acara Anjuran Art House Limited ini akan berlangsung dari 17 hingga 26 November dengan tema Plot Twist. Edisi ke-26 pesta ini juga akan menawarkan sehingga 200 program dalam 4 bahasa. Program-program yang kita jalankan untuk tahun ini ataupun SWF sebelum ini pun memang untuk semua lapisan masyarakat. Jadi kita tidak mahu sesiapa rasa ni untuk golongan senior saja, golongan muda saja, tak. Jadi kita ingin semua orang yang datang ada program mereka masing-masing. Acara ini juga merupakan wadah untuk para penulis dan bakat baharu untuk meluaskan rangkaian dan mengembangkan bakat mereka. Pesta Penulis Singapura ini bagus untuk sesiapa saja yang dah pun menghasilkan karya ataupun belum menghasilkan karya, supaya mereka dapat mengenali pengkarya-pengkarya di Singapura dan juga luar negara, dan di situ mereka akan dapat berkongsi pengalaman. Jadi kita ingin menyemarakkan lagi semangat-semangat dan juga usaha untuk mengajak penulis-penulis baru, penulis-penulis muda untuk bersama-sama menjayakan program Singapore Writers Festival ni. Bermula Jumaat ini, orang ramai boleh menjangkakan pelbagai persembahan dan gerai-gerai makanan di daerah sekitar Panggung Victoria dan The Arts House sempena SWF 2023. Presiden Taman Shanmugaratnam mengadakan rumah terbuka pertama beliau di istana sejak menggalas jawatan Ketua Negara. Encik Taman berkata perayaan seperti Deepavali yang disambut hari ini turut menonjolkan kerencaman masyarakat majmuk di Singapura. Hampir 15,000 pelawat yang berkunjung ke istana disajikan persembahan pelbagai alat muzik, tarian dan pancaragam yang sebahagiannya dijayakan oleh kumpulan-kumpulan pelajar. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh menyertai kegiatan seperti melukis inai, membuat lilin dan membentuk belon. Selain menjamu aneka juadah, para pelawat berpeluang membawa pulang cenderamata edisi terhad istana dan cabaran Presiden. Ramai yang tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengan Presiden Taman beserta isteri Puan Jane Itogi. Menurut Encik Taman, beliau akan meneruskan tradisi membuka pintu istana sempena Hari Cuti Umum, terutama semasa sambutan perayaan. That's the way we do things in Singapore, coming together for each of our festivities, respecting the nature of the festivity and understanding the meaning of the festivity. And that's the way we really become, not just in saying our pledge and singing the anthem, but we become, by way of our identities, more and more Singaporean.